Amerika Syarikat baru sahaja melancarkan serangan udara baharu terhadap sasaran yang dikaitkan dengan Iran di Teluk Oman dan fokus terbaharu ditujukan secara langsung. Dua kapal tangki Iran yang kosong, MT Sistar 3 dan MT Safda, telah dilumpuhkan sebelum memasuki sebuah pelabuhan Iran. Pada hari Jumaat, 8 Mei 2026, Komando Pusat Amerika memaklumkan bahawa kapal-kapal tersebut cuba melanggar sekatan yang sedang berlangsung terhadap kapal yang masuk atau keluar dari Iran. Tindakan itu dilakukan oleh sebuah FA-18 Super Hornet milik Tentera Laut Amerika Syarikat yang dilancarkan dari kapal induk USS George A.W. Bush yang menyerang cerobong kapal tangki tersebut dengan munisi ketepatan tinggi bagi menghalang mereka sampai ke destinasi. Saya akan ceritakan semuanya kepada anda sebentar lagi. Tetapi sekarang, anda pasti mahu melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat terkini. Maklumat dalam masa nyata dengan kualiti kewartawanan terbaik yang pernah anda lihat. Dengan standard kredibiliti Milson Alves. Perkara utama ialah Washington tidak menunggu kapal-kapal itu berlabuh di pelabuhan. Arahan yang diberikan adalah untuk menghalang manuver itu sebelum pelanggaran tersebut selesai. Menurut CENTCOM, kedua-dua kapal tangki itu tidak membawa muatan tetapi masih dianggap sebagai kapal yang tidak patuh dalam satu operasi ketenteraan yang lebih besar. Tujuan yang dinyatakan bukanlah untuk menenggelamkan kapal-kapal itu tetapi untuk melumpuhkan keupayaan mereka. Mensagem keras. Walaupun kosong, sebuah kapal tangki Iran yang cuba memecahkan sekatan akan dihentikan sebelum dapat memperkuat logistik Teheran. Operasi ini berlaku pada saat ketegangan tinggi, sejurus selepas pasukan Iran melancarkan peluru berpandu, drone dan kapal kecil terhadap 3 kapal pemusnah Amerika yang sedang melalui laluan antarabangsa menuju ke Teluk Oman. Kapal-kapal yang terlibat ialah USS Truxtun, USS Rafael Peralta dan USS Mason. CENTCOM menyatakan bahawa tiada aset Amerika yang terkena dan ancaman telah dipintas. Selepas itu, Amerika Syarikat membalas dengan serangan untuk mempertahankan diri terhadap kemudahan tentera Iran, termasuk lokasi yang berkaitan dengan pelancaran peluru berpandu dan drone, pusat arahan dan struktur pemantauan. Serangan ke atas kapal tangki Sistar 3 dan Safda menunjukkan bahawa Rumah Putih telah memutuskan untuk menjadikan sekatan itu sebagai langkah sebenar, bukan sekadar amaran diplomatik. Sekatan itu menyasarkan keluar masuk kapal yang berkaitan dengan minyak Iran, sektor yang penting untuk rejim tersebut. CENTCOM memaklumkan bahawa beberapa kapal dagang telah dinyahaktifkan dan lebih daripada 50 kapal telah diarahkan semula untuk memastikan operasi dipatuhi. Dalam berita antarabangsa, turut dilaporkan bahawa lebih daripada 70 kapal tangki minyak sedang dihalang daripada masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Dengan kapasiti untuk membawa lebih daripada 166 juta tong minyak, yang dianggarkan bernilai lebih daripada 13 bilion dolar. Kes ini tidak bermula dengan 2 kapal ini. 2 hari sebelum itu, pada 6 Mei Amerika Syarikat sudah pun melumpuhkan MT Rasna, sebuah lagi kapal tangki Iran yang kosong juga di Teluk Oman. Dalam tindakan itu, sebuah FA-18 Super Hornet yang dilancarkan dari USS Abraham Lincoln telah menembak kemudi kapal tersebut dengan tembakan meriam 20 mm. Dengan itu, Sistar 3 dan Safda menjadi langkah baru dalam satu siri kejadian. Pertama sekali, Washington menghalang sebuah kapal tangki daripada meneruskan perjalanan. Sekarang, mereka telah mengenai 2 kapal sekaligus menggunakan munisi berketepatan tinggi ke cerobong asap. Alasan yang diberikan oleh Amerika adalah mudah. Iran cuba untuk memecahkan sekatan sambil masih mengekalkan sikap agresif terhadap kapal-kapal Amerika Syarikat dan rakan-rakan serantau. Tindakan balas Washington adalah untuk menghalang laluan maritim daripada menjadi peluang bagi Teheran menyusun semula ekonominya, melindungi armadanya dan menguji had tentera laut Amerika. Kerajaan Trump cuba mengekalkan gencatan senjata secara rasmi, tetapi tanpa membenarkan Iran menggunakan gencatan senjata itu sebagai perisai untuk bergerak maju di laut.
Perbezaannya penting. Amerika Syarikat tidak mengumumkan perang laut tanpa had. Mereka mengumumkan penguatkuasaan tegas terhadap garis yang telah ditetapkan. Marco Rubio menyatakan bahawa Washington masih menunggu jawapan Iran terhadap cadangan terbaharu untuk memulakan proses rundingan yang serius, tetapi diplomasi pada masa ini berjalan seiring dengan tekanan ketenteraan. Sementara Teheran menilai jawapan itu, sekatan masih berterusan, kapal-kapal dihalang dan tentera laut Amerika terus mengekalkan kekuatan di Teluk. Logik Donald Trump adalah untuk memberi tekanan sebelum duduk di meja rundingan, bukan selepas. Iran mahu melengahkan masa, menguji laluan dan mengukur reaksi Amerika. Jawapan datang dengan serangan udara, sekatan aktif dan pendedahan secara terbuka tentang kelemahan Iran di laut. Situasi ini juga memberi tekanan kepada Emiria Arab Bersatu yang sekali lagi mengaktifkan pertahanan udara mereka terhadap serangan Iran dengan peluru berpandu dan drone menurut laporan Reuters. Ini memperluaskan masalah melebihi kapal tangki minyak. Iran bukan sahaja memberi tekanan kepada Washington, Iran juga memberi tekanan kepada negara-negara Teluk yang bergantung kepada kestabilan maritim, tenaga, perdagangan dan insurans. Tindakan terhadap Sistar 3 dan Safedah mempunyai kesan ekonomi serta-merta. Walaupun tanpa muatan, kapal tangki minyak itu adalah sebahagian daripada sistem logistik minyak Iran. Sebuah kapal kosong yang kembali ke pelabuhan boleh diisi semula, diagihkan semula dan diletakkan semula dalam rangkaian ekspor haram atau separa haram. Dengan menghalang kemasukan, Amerika Syarikat menyerang proses penggantian armada sebelum ia kembali ke kitaran pengangkutan. Ia adalah satu cara untuk mengetatkan rejim supaya, sem depender apenas de sanções no papel, pasukan udara tentera laut berfungsi sebagai cabang langsung sekatan, manakala CENTCOM mengawal lalu lintas yang dianggap berkaitan dengan usaha ekonomi Teheran. Fakta sejarah yang membantu memahami keputusan ini datang daripada krisis peluru berpandu Cuba pada Oktober 1962. Pada masa itu, Amerika Syarikat telah menubuhkan kuarantin laut untuk menghalang kesatuan Soviet daripada membawa bahan ketenteraan baharu ke Cuba. Kapal-kapal Soviet menghampiri garisan sekatan, ada yang berundur, ada yang dihentikan oleh Angkatan Laut Amerika, dan hanya dibebaskan apabila mereka tidak membawa senjata ofensif. Pengajarannya jelas, apabila Washington memahami bahawa laluan laut membekalkan ancaman strategik, tentera laut menjadi alat tekanan sebelum krisis itu menjadi tidak terkawal. Dalam kes sekarang, perbezaannya ialah kargonya, bukan peluru berpandu nuklear di Cuba, tetapi struktur ekonomi dan angkatan laut yang menyokong Iran. Namun, prinsipnya hampir sama, menetapkan satu garisan, mengawal laut dan memaksa pihak lawan memilih sama ada untuk berundur atau menanggung kos pelanggaran. Negara-negara lain juga pernah menggunakan kawalan kapal sebagai alat tekanan terhadap rejim bermusuhan. Pada tahun 2019, Marin Diraja British telah merampas kapal tangki Iran Grace 1 di Gibraltar atas syak membawa minyak ke Syria, melanggar. Tindakan itu telah menimbulkan kemarahan Teheran, tetapi ia menunjukkan bahawa kapal, muatan dan laluan boleh menjadi sasaran politik apabila sesebuah negara memutuskan untuk menguatkuasakan sekatan dengan serius. Kesatuan Eropah sendiri bersama G7 telah mewujudkan mekanisme berkaitan minyak Rusia yang diangkut melalui laut untuk mengurangkan pendapatan Moskow dan mengekalkan tekanan ekonomi tanpa menutup keseluruhan pasaran tenaga global. Sekarang, langkah seterusnya bergantung kepada dua bidang. Dalam bidang ketenteraan, CENTCOM perlu mengekalkan sekatan tanpa membenarkan kapal tangki Iran menjadikan pengecualian sebagai kebiasaan. Dalam bidang diplomatik, Rubio menunggu jawapan dari Teheran untuk mengetahui sama ada akan ada rundingan yang serius atau satu lagi pusingan konfrontasi. Namun, tekanan Amerika sudah pun mengubah perkiraan. Iran telah cuba menggerakkan kapal-kapal, menyaksikan 2 kapal tangki minyak dinyahatifkan dan masih lagi berdepan dengan tekanan armada Amerika yang bersedia untuk bertindak. Saya Milson Alves, seorang pakar antarabangsa, dan tujuan saya adalah untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada di dalam deskripsi video. Sila tekan butang suka pada video ini,
langgan saluran dan di akhir nanti, lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.